bin Mokhtar. Kami daripada grup terakhir akan membincangkan topik berkenaan keberkesanan program reality TV sebagai medium dakwah. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nur Afika Rashid Madani binti Aiwan. Saya Nur Nabila binti Ahmad Sata. Saya Rozita Fitri binti Agus. Saya Siti Nur Sulaimah binti Abdul Hafiz. Saya Nur Syazwani binti Hamzah. Reality televisyen memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan maklumat dan mendidik masyarakat tentang isu-isu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan agama. Reality televisyen dianggap sebagai mekanisme peluang yang kuat untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat kerana ia boleh memberi impak yang sangat besar dalam aspek kehidupan. Dakwah boleh ditakrifkan sebagai seruan dengan mempercayai Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, beriman dengan malaikat, kitab, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dakwah dapat mengajak manusia kepada akidah yang memberi mereka manfaat atau menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kecelakaan yang boleh memusnahkan diri mereka sendiri. Dakwah merupakan tanggungjawab setiap umat Islam yang mana ia bukan sahaja semata-mata mengajak manusia ke agama Allah, tetapi mesti disertai dengan uslub dan tata cara yang baik bagi mempengaruhi umat Islam. Keberkesanan terhadap individu. Yang pertama, kita dapat menarik minat penonton terutamanya golongan muda untuk mengenal Islam dengan lebih dalam. Sebagai contoh, teknik penyampaian peserta pencetus ummah kerana teknik yang disampaikan adalah bersesuaian dengan pengguna pada zaman kini. Teknik penyampaian dakwah yang diselitkan dalam nyanyian, lakonan dan pelbagai lagi mempunyai daya tarikan yang dekat dengan hati golongan muda. Ia dibolehkan dalam Islam sebagai salah satu cara penyampaian dakwah selagi tidak melanggar batas-batas syarak. Yang kedua, dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat menjadikan seseorang individu itu berakhlak. Sebagai contoh dalam program Astro Oasis yang memasukkan rancangan dokumentari seperti Salam Muslim dapat menerangkan kepada penonton berkenaan kehidupan masyarakat Muslim di seluruh negara dan dapat menjadikan pengajaran dalam hidup mereka. Seterusnya, keberkesanan terhadap masyarakat. Yang pertama, melahirkan masyarakat yang mahir dalam mendalami ilmu Al-Quran. Sebagai contoh, mengetahui hukum tajwid yang betul dalam membaca Al-Quran beserta bacaan taranum yang baik. Dakwah melalui reality TV juga dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk mendalami ilmu agama. Seterusnya, keberkesanan terhadap negara. Yang pertama, dapat menyebarluaskan dakwah terhadap semua negara. Sebagai contoh, medium dakwah ini dapat disebarluaskan melalui pendakwa-pendakwa yang hebat seperti Dr. Zakir Naik dan Ustaz Abdul Somad yang menyebarkan ilmu agama tanpa mengira bangsa dan agama serta memberi ilmu pengetahuan tentang pentingnya Islam dalam sesebuah negara. Yang kedua, negara Islam akan berkembang dengan pesat. Yang ketiga, dapat menjadikan sebuah negara Islam yang dihormati dan disegani serta memberi contoh yang baik kepada negara lain. Sebagai contoh, pada masa kini, negara Islam yang disegani adalah Turki disebabkan dengan pembukaan semula Masjid Hagia Sophia yang setelah 86 tahun dijadikan sebagai gereja. Hal ini membuatkan Islam semakin dipandang luas di seluruh dunia. Seterusnya, persepsi masyarakat terhadap pengaruh reality TV adalah mampu meningkatkan pengetahuan penonton terhadap sesuatu isu semasa maupun maklumat tambahan. Selain itu, dengan menonton rancangan reality television, ini juga dapat membuka ruang lingkup pemikiran penonton agar lebih bersikap terbuka dan tidak terlalu taimid terhadap sesuatu isu. Sebagai contoh, rancangan Tanyalah Ustazah, Bicara Mufti dan banyak lagi yang ditayangkan demi untuk menjelaskan sesuatu isu yang berkaitan dengan agama secara lebih mudah dan terperinci. Cabaran dakwah dalam televisyen ialah pengamal media Islam perlu memastikan agar rancangan yang dikeluarkan mendapat penerimaan yang positif dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan budaya. Maka di sini, pihak yang berwajib perlulah menerangkan dasar dan polisi komunikasi serta perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi untuk memastikan masyarakat bukan Islam tidak keliru dan salah faham dengan siaran rancangan agama Islam ini.
Cabaran dakwah yang kedua adalah pengamal media dan pendakwah perlulah memastikan bahawa rancangan yang dikeluarkan berbentuk Islamik benar-benar mengikut syariat Islam. Sebagai contoh, terdapat beberapa filem yang mengelirukan penonton dengan menunjukkan adegan solat, kemanusiaan, mesej yang baik, tetapi dalam masa yang sama masih ada menunjukkan adegan zina, seks bebas, arak, kelab malam dan sebagainya. Kesimpulannya, manusia adalah salah satu platform untuk menyampaikan dakwah dengan mengajak manusia ke jalan yang diredai oleh Allah dengan mengingatkan manusia agar jangan mendekati perkara yang dimungkari oleh Allah. Oleh itu, dakwah ini dapat dilakukan dengan pelbagai cara, antara salah satunya adalah melalui media dan televisyen. Sekian, terima kasih.